إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام شونم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. صابر ها 46 Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qadasallahu sirrah. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham. Tiada sampai akan dia oleh segala waham, dan tiada mendapat akan dia oleh segala faham. Syarah dia, dikehendaki dengan waham itu ialah sangkaan yang bukan keyakinan. Dan dikehendaki dengan faham situ ialah pengetahuan. Apa maksud di sini? Seperti yang disebut dalam kitab As-Sahhah, maka berkendak musannif, mana tuan pengarang rahimahullah ta'ala, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai kepada hakikatnya oleh sangka makhluk, dan pada meliputi dengan dia oleh pengetahuan yang baru. Firman Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilmah, dan tiada meliputi mereka dengan dia daripada pengetahuan. Surah Taha ayat 110. Yakni tiada mendapat mereka itu akan hakikat Allah Ta'ala, mana dapat kunhi zat, hakikat zat Allah Ta'ala itu ditutup, ya. Dan tidak mengetahui akan hakikat Allah Ta'ala melainkan ia jua. Hatta Nabi yang mursal tidak dibuka akan kunhi zat, mana lemah mencapai akan kunhi zat yang qadim oleh zat yang baru. Itu maknanya hakikat itu. Itulah kehebatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Dan hanya semengetahui kita akan dia dengan namanya dan sifatnya yang telah didedahkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatih. Berfikirlah kamu tentang kejadian, yakni makhluk-makhluk Allah, untuk kamu mengenal akan Khalik. Makhluk mana allazi khuliqah, yang dijadi, supaya kamu kenal al-Khaliq mana allazi khalaqah, yang menjadi dan mencipta. Mana kita mengenal sekadar yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Adapun kunhi zat itu dilarang. Wala tafakkaru fi zatih, jangan kamu masuk mengharung dalam kunhi hakikat zat, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bila dilarang, dua perkara. Kalau dia masuk, pertama dia takkan jumpa, yang kedua dia akan babas, ya, dia jadi babas, jadi mengaku Tuhan macam-macam sesat. Hakikat yang baru, makhluk ini tidak dapat mengetahui hakikat yang qadim. Adapun mengenal itu disuruh, ya, mengenal itu disuruh. Kita mengenali dan mengetahui wujudnya apa, makhluk saja, roh, tapi kunhi roh, hakikat roh kita tak tahu, ya. Dan kita yakin bahawa dia sabit ada dengan nas Quran dan sebagainya. Kalau makhluk yang dijadikan Tuhan pun ada yang Tuhan tutup hakikat dia, apatah lagi yang qadim, iaitu zat yang maha sempurna. Jadi kita mengenal melalui sifat,
asma dan af'al dia. Kemudian ia ialah Tuhan yang tunggal. Tuhan yang tunggal, ahad, qul huwallahu ahad. Kemudian yang dikasad, mana Allahus samad. As-samad mana zat yang ditumpu, yang dikasad, bermakna segala benda yang lain tidak terlepas daripada dia. Kalau ada benda terlepas, maka batal makna ketuhanan. Bermakna ketuhanan ialah iftikaru kulli ma siwa ilaihi, berhajat, terikat segala yang lain dengan dia. Mana kalau ada benda terlepas, itu bukan Tuhan. Tuhan ialah segala-gala terikat dengan dia, sebab dia adalah khalik, yang lain itu makhluk. Pada segala hajat, tidak beranak, mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada satu benda terpecah daripada dia. Ya, maknanya dia ambil juzuk dia ke, bukan. Dan tidak ada benda yang boleh disandarkan dengan dia, bin dengan dia, tak ada. Dia tidak beranak, dan dia tidak diperanakkan, mana bukan dia cawangan daripada zat yang lain. Bermakna dia tunggal, ya, dia tidak dinisbahkan kepada sesuatu, dan tidak ada sesuatu boleh dinisbahkan pada dia. Ya, macam kita nisbah kepada bapa kita, ya, dan anak pula nisbah kepada kita. Mana kita yang baru, ada pun Tuhan dia mukhalafah, tidak ada jalan persamaan. Walhasil segala sifat dan kelakuan akhwal makhluk, maka Allah Ta'ala tidak sedemikian. Segala sifat yang dipakai oleh makhluk, maka Allah Ta'ala bukan sedemikian. Makhluk cara makhluk, khalik cara khalik. Itu dia. Nama pun dah tak sama, kunhi pun tak sama. Dia zat yang wajib al-wujud, sedia kala, kekal selama-lama. Adapun kita mungkinal wujud, asal kita tiada dan kembali balik kepada tiada. Dijadikan oleh dia dan dimatikan oleh dia juga. Yuhyi, dia yang menghidup, wa yumit, dia yang mematikan. Jadi semuanya tergantung dengan dia. Itulah zat yang maha sempurna, dan tidak ada baginya sesuatu yang menyamai. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang menyamai Allah Ta'ala. Nisbah pada zatnya, sifatnya, afalnya, asma'nya pada hakikat tak sama. Dia dengan cara dia yang tunggal, dengan kesempurnaan yang tidak terhingga. Adapun makhluk dengan cara makhluk yang bersifat dengan segala kekurangan, dan bahan ialah dia adalah merupakan ciptaan daripada Allah Ta'ala. Ya, Tuhan yang tiada ada yang disembah dengan sebenarnya, melainkan ia juga. Man ma'bud bihaqqin huwallahu ta'ala, yang disembah dengan sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana sembahan yang tepat, mana sembahan mesti daripada minal adna ilal a'la, daripada yang bawah kepada atas. Siapa yang bawah, yang bersifat dengan kekurangan, bersifat dengan lemah, berhajat makhluk, menuju kepada yang atas, siapa dia, tempat yang dihajati, yang bersifat kesempurnaan ialah Allah Ta'ala. Sebab tu segala sembahan yang lain daripada Allah Ta'ala ialah batal. Ya, sebab tak kena dengan mana sembahan. Sembah mesti pada bawah kepada atas, yang hina kepada yang mulia, yang majas kepada yang hakiki, yang muqayyad kepada yang mutlak. Itu baru dipanggil sembahan. Ada pun kalau disembah makhluk sama makhluk, itu minal mustawa, sama darajat, tak boleh, tak sah. Apatah lagi yang disembah tu lagi rendah darajat, lembu, binatang yang sembah, kayu yang tak bernyawa disembah. Itu semua maknanya dia tidak diberikan petunjuk oleh Allah. Sebab masalah hidayat itu hak Tuhan. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Tuhan tunjuk, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Dan siapa yang tersesat, tidak ada siapa boleh petunjuk. Makna itu nama Tuhan Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Al-Mudil, yang menyesat, dia menyesatkan pun dia juga hak dia. Itu dipanggil Tuhan, bermakna dia berkuasa di atas segala sesuatu. Itu di antara sedikit makna kupasan la tablughul awham. Mana hakikat zat Tuhan tidak akan sampai oleh waham manusia. Dan wala tudrikul afham, dan tidak mendapat akan dia oleh segala faham mana akal. Maksud tak dapat faham di sini, dapat memahami akan kunhi zat, hakikat zat. Adapun memahami kewujudannya dan sifat-sifat dia yang sempurna, yang tidak terhingga banyak, maka itu adalah menjadi kewajipan. Bab wajib ilmu usuluddin, ilmu mengenal Tuhan, ilmu yang awal. So dia panggil usul
akar umbi. Kalau pokok asal dia tak ada, dia habis dan rosak dia usuluddin. Mana dalil yang mengatakan wajib mengenal Allah Ta'ala? Ni ada setengah ustaz pula dia ngajar ilmu tauhid ni fardu kifayah hari tu. Ini babas ni ustaz. Sedangkan Quran terang tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam apa makna tu? Fi'il amar tu. I'lam mana ketahui ilmu. Ya, dalam kaedah ilmu usul fiqh, bila datang sirah lafaz amar, al-amru yaqtadil wujub. Amar makna kata suruh, arahan. Ya, fa'lam wajib kamu kena mengenali dia. Ya, fa'lam annahu bahawasanya la ilaha illallah. Tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Mana tidak ada zat yang ittisaf bersifat dengan sifat ketuhanan melainkan Allah SWT. Dan perbuatan Nabi sendiri, ya, 10 tahun, dan maknanya 13 tahun di Mekah, mengusahakan maknanya mengajak manusia kepada membetulkan akidah supaya menolak akan pahaman tasyrik, menyekutukan Tuhan menuju kepada tauhid. Itu nas Quran terang. Dan daripada hadis tadi, ya, banyak hadis yang lain. Di antara ini Nabi sebut tadi kan, apa Nabi sebut tadi? Tafakkaru tu fi'il amar. Mana amar yang tadi rujuk menentang wajib kamu berfikir. Mana menggunakan akal berfikir supaya jelas dan faham tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab tu dasar asal ni ulama kata awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, ketika Nabi duduk dengan para sahabat, datang seorang yang menghairankan para sahabat dengan pakaian yang putih, tidak ada asar safar. Di tanah Arab kan berdebu, bila jalan ni saya nampak debu-debu kesan. Kadang-kadang rambut ni tak, pelik kedatangan dia dengan cantiknya, dengan pakaian putih, lalu dia melagakan lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang ditanya 3 perkara. Ya Muhammad akhbirni anil iman. Ya Muhammad, tanyakan aku apa itu iman. Lalu menyatakan al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ila akhir. Aku dia jawab, sadaqta, benar engkau. Lagi sahabat pening. Dia tanya, Nabi jawab, dia tukar betulkan. Kemudian dia kata akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Nabi jawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimus salat ila akhir. Islam ialah mengucap 2 kalimah syahadat, mendirikan sembahyang dan seterusnya rukun Islam. Kemudian dia tanya akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yarak. Bahawa kamu abdikan dia seolah-olah kamu lihat. Ini panggil makam musyahadah, tu panjang perbahasan ni. Ya, wa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau tak boleh begitu, kau kena sedar, kau rasakan kau sentiasa dilihat pandang oleh Allah. Full time kita sentiasa dalam ta'alluq inkishafi sam'i wal basar. Ya, itu maknanya. Dia ringkas dia, lalu malian 3 hari. Hadis sahih. Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Umar. Rasulullah tanya, kau tahu tak ya Umar, siapa yang datang? Maka Sayyidina Umar menjawab dengan penuh adab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyatakan apa? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Datang kepada kamu tu ialah Jibril alaihissalam, mengajar kamu akan agama kamu. Di agama tu apa? Al-iman, al-islam, al-ihsan. Daripada al-iman tu ulama mengarang ribuan kitab mengupas masalah akidah. Batu fardu ain, wajib berakidah, bukan fardu kifayah kan? Fardu ain. Dan kita Kashful Asrar menyatakan barang siapa tak lepas fardu ain ni dan dia sengaja tak belajar, menjahilkan diri dia, tiap-tiap langkah dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Wala a'udzubillah. Ya, itu maknanya. Dan bagian Islam ilmu fiqh, ribu kitab ulama karang, furu' fiqh, usul fiqh, kaedah fiqh, mustalah fiqh, macam-macam. Semua diambil daripada Al-Quran dan hadis-hadis sahih daripada Nabi SAW. Dan daripada ihsan tu timbulnya ilmu ihsanuddin, atau dinamakan ilmu sir, atau dinamakan ilmu tasawuf, atau dinamakan ilmu hakikat dan sebagainya. Nama macam-macam lah, tasmiah dia letak situ. Walhasil itu perbahasan qalbi yang merupakan sangat penting, tempat tilik Tuhan. Maka Rasulullah menyatakan itulah dia agama. Kaki langit mana kita pergi pun 3 benda mesti selesai, wajib diselesaikan, bukan fardu kifayah, fardu ain, berdasarkan nas Quran dan hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Maka ulama kata
Ya, awal wajibil insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan, awal wajibil alal insani, awal-awal yang wajib bagi insan ma'rifatul ilahi bistiqani, ma'rifat akan Allah, mengenal secara yakin. Itu dalil terang di Al-Quran, hadis sahih dan kalam ulama. Ya, maknanya tersilap orang mengatakan ilmu tauhid adalah fardu kifayah. Apa tu? Kalau tak kenal Tuhan, baik insan tidak diterima oleh ibadat. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak diterima ibadat melainkan dikenal siapa Tuhan yang disembah. Ya, dan mengenal itu adalah perkara yang besar dalam urusan kita dengan Tuhan mana. Uhibbu an a'rifa fa khalaqal haq. Aku dikasih, aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Habis. Maka kunhi zat itu Allah Ta'ala tidak buka. Ya, hakikat zat yang maha tinggi tak dibuka. Dia membuka sekadar untuk mengenal, supaya kita mengetahui kewujudannya dan bersifat dia dengan segala sifat kamalat, lalu kita melakukan pendekatan diri dengannya. Itu sahaja yang disuruh oleh Allah SWT. Kemudian hayyun la yamut. Dah sila. Wala yushbihul anam. Wala yushbihul anam, dan tidak menyerupai. Ya, asbaha yushbihu. Dia tidak ada maknanya tasbih, penyerupaan. Laisa kamisli syai. Al-anam, ya, akan jin dan manusia. Syarah di kupasan, syarah teman kupasan dia oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, itu terjemahkan tu. Artinya apa? Bersalah-salahan Allah SWT. Apa makna bersalahan? Mana tidak ada persamaan, itu maksudnya. Tidak ada persamaan sama sekali. Zatnya dengan zat makhluk, sifatnya dengan sifat makhluk, ya, af'al dengan af'al makhluk, asma' dia pun dengan asma' makhluk. Tidak ada jalan persamaan. Dia mukhalif. Mana tidak bersamaan Allah Ta'ala akan sekalian manusia dan jin, bahkan sekalian makhluk, dan akan sekalian yang baharu. Itu umum. Apa makna baharu? Bahasa Arab panggil hudus. Yang bersifat dengan hudus baru dipanggil hadis. Apa makna baharu? Ma sabaqahul adam walahikahul adam. Ma barang yang sabaqahul adam, mendahului akan dia oleh ketiadaan, dan ia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Itu maksud dia baharu. Siapa dia? Semua makhluk, termasuk kita, dipanggil baharu. Bersifat dengan baharu, mana asalnya tiada dan akan kembali menjadi tiada. Mana kita dikepit oleh dua ketiadaan. Dalam pengajian Usuluddin dia ada dua adamain. Satu dia panggil adamis sabiq lil wujud, satu lagi adamun lahik lil wujud. Adamus sabiq mana ketiadaan yang mendahului bagi wujud kita. Sebab tu kita ada surat beranak. Ya, kita ada surat beranak. Tarikh kita keluar. Sebelum ni tak ada. Kita lahir tahun 50, tahun 60. Sebelum tu tak ada. Asli, Adam asli. Ketiadaan tu asli bagi kita. Adapun Tuhan wujud. Wujud tu asli bagi dia, asal dia. Dia asal dia wujud. Kita asal, kita Adam ketiadaan. Ain dan mim. Bukan alif dan mim. Kalau alif dan mim tu Nabi Adam. Ain dan mim mana ketiadaan. Jadi kita ni ada, kita dikepit oleh dua ketiadaan. Asal tak ada, kemudian tak ada balik. Ya, itu dipanggil baharu. Sebab datang wujudan kita ni baharu. Asal tak ada, kena baru dia datang. Dia panggil arid. Wujud kita ni arid, wujud Tuhan hakiki. Itu beza jauh. Itu makna baharu. Jadi sifat dengan hudus baru dipanggil hadis. Hadis ni kita lah. Ya, zat muttasif bil hudus. Zat yang bersifat dengan baharu hudus dipanggil hadis. Bila banyak dipanggil hawadis. Itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Mana Ta'ala mukhalif, dia tidak ada persamaan langsung dengan benda yang diciptakan. Tokek perabot 30 tahun dia buat perabot, ada satu perabot serupa dengan dia. Ya, dia buat macam mana pun dia cara dia. Perabot cara perabot lah. Ya, pembuat dengan yang dibuat memang tak ada dalam satu. Itu makhluk sama makhluk. Apatah lagi nak banding dengan pentadbir pencipta yang sebenar, Allah Ta'ala yang maha agung. Kemudian berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar. Sebab ilmu Usuluddin setengah daripada nama dia Fiqhul Akbar.
Ilmu suludin ni orang panggil ilmu tauhid, ilmu sifat, ilmu apa lagi, akidah, dan dinamakan dia dengan fiqhul akbar. Mana kepahaman yang paling besar, kewajipan yang paling besar. Kalau suludin dia tak lepas ibadat lain sangkut, dan mana akidah benda yang paling besar. Tak ada akidah, tak ada pegangan dengan Tuhan, maka syirik, kufur, wal ayazabillah. Apa disebut dalam kitab Fiqhul Akbar, la yushbihu syai'an min khalqih, tiada menyerupai Allah Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk. Tak ada satu makhluk pun yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tuhan pun tak serupa dengan makhluk. Itu dia. Kemudian berkata ia, segala sifat Allah Ta'ala semuanya menyalahi ia akan segala sifat makhluk, walaupun pada nama tersebut. Kudrah, kita ada, Allah Ta'ala ada kudrah, kita ada kudrah. Allah Ta'ala ada iradah, kita ada iradah. Allah Ta'ala ada ilmu, kita ada ilmu. Tapi tak sama hakikat. Ilmu kita, sifat kita semua baharu, asalnya tak ada, kemudian dijadikan. Adapun sifat Tuhan, asli dia wujud, ada. Bahkan dia yang mengadakan, bukan dia yang diadakan. Sebab tu dia kata dia bukan diada, dia yang mengada. Makna bila dia bukan diada, bermakna dia bukan lam yulad, bukan dijadikan, bukan diperanak. Sebab dia bukan diadakan. Dan tak ada satu benda pula yang makna keluar daripada dia. Makna dia tidak serupa dengan makhluk. Yang jadi beranak ni makhluk. Itulah kehebatan, kebesaran Allah yang maha dahsyat. Kemudian mengetahui ia tiada seperti pengetahuan kita. Kita dapat pengetahuan keluar di perut ibu, la ya'lamuna syai'ah, satu benda pun tak tahu. Kemudian dia ajar bercakap sikit, sepatah pelat pun nak baca sikit-sikit sampai sekarang. Jadi ilmu kita tak arid baru datang, asal-asal tak tahu apa itu. Ilmu Tuhan tidak, qadim, sedia kala. Dan ilmu dia maknanya mengetahui secara juz'i, bahkan sebelum ada kita dalam ilmu dia. Ilmu secara maknanya sempurna dan qadim dan kekal selamanya. Kita kadang-kadang ada ilmu, bila belajar umur sikit kadang-kadang mula lupa. Kadang-kadang kita harap nyanyuk pun ada, wan ayazabillah. Dan kuasa ia tiada seperti kuasa kita. Ada kita kuasa, tapi kuasa kita dengan dia. Dia yang menggerakkan, dia yang menjadikan perbuatan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu dan perbuatan kamu. Nampak kat kita tapi bukan kita punya, itu sandar dan majas ni. Dia macam bayang-bayang ni. Nampak bayang tu bergerak, tapi hakikatnya dengan Tuhan bayang dia. Kalau Tuhan bayang tak bergerak, dia tak bergerak. Tuhan. Dan melihat ia tiada seperti melihat kita. Melihat kita merupa menggunakan mata, dia bukan macam kita. Dan melihat sifat melihat dia qadim, dan sifat melihat dia baqi, kekal selama-lama. Kita punya baru dijadikan, dia punya bukan dijadikan, sedia ada. Adalah intaha, telah selesai kalam Imam Abu Hanifah dalam mengulas masalah laisa kamisli syai'. Dan berkata Nuaim ibnu Hammad, barang siapa menyerupakan akan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada makhluknya, maka semuanya telah jadi kafirlah ia. Lapas-lapas yang agak serupa, dia tetap dia kena hurai bahawa tidak ada keseruan walaupun pada nama dia. Macam tadi, kudrah, kita ada kuasa, Tuhan ada kuasa, sama tak sama? Kita ada ilmu, Tuhan ada ilmu, kita ada ilmu, sama tak sama? Ilmu kita dibagi makhluk semua, dan segala kelakuan tak sama. Kita duduk bertempat, maka Tuhan kalau duduk aras bertempat tak? Bertempat. Tuhan kalau di aras, ini ada pula ilmu macam-macam. Tuhan duduk atas aras, ini nas Quran Tuhan, memang lah. Kena faham, Quran tu didatang dengan lapas majaz, ada lapas hakiki, ada majaz. Maka sebab tu wa kullu nasin awhamat tashbiha fawid warum tanziha. Tiap-tiap nas Quran yang datang kesamaran macam sama, kena takwil atau serah. Wajhullah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal, kekallah wajah muka Tuhan. Muka macam kita bukan. Muka kita makhluk, muka kita dengan muka pintu tak sama. Dan makhluk sama makhluk, apa nak nama Tuhan? Sebab tu serah kepada dia. Wajah allazi yaliku bi, yang layak dengan Tuhan. Atau ditakwil wajah dengan mana azat, diri Tuhan. Itu maksudnya zat yang bersifat dengan kesempurnaan, yang tidak ada keserupaan sedikit pun dengan makhluk. Dan tidak ada pada barang yang mensifatkan Allah Ta'ala akan dirinya, dan tiada rasulnya menyerupai Tuhan dengan makhluknya. Rasul sendiri yang mulia tak serupa dengan Tuhan. Rasul tak makhluk.
Ini kata Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Tak gila punya. Itu kafir menonggeng tu. Orang macam ni kata Imam Ghazali, bunuh dia lebih afdal daripada 1000 kafir. Sebab kafir orang tak sesat, orang tahu dia sesat. Yang ni kononnya dia betul dah agama kemudian tinggi, padahal menyesatkan orang. Ni golongan kadang-kadang banyak berlaku di akhir zaman. Dia nak menggenapkan angka 73 puak. Ya, Nabi kata kulluhum finnar ila firqatan wahidah. Semua terjun ke neraka melainkan satu puak aja. Ahlus sunnah wal jamaah, tu yang selamat. Lain tu habis dan ini cukup satu timbul ni. Macam-macam pahaman pelik-pelik. Sebab tu akhir zaman disuruh kita betul-betul berpegang dengan ilmu. Satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang fitnah yang cukup banyak akhir zaman, kata baginda Islam, takkan selamat kamu melainkan dengan suluhan nur ilmu. Sebab ilmu sangat penting. Ilmu yang diambil pula daripada ulama muktabar yang sampai sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Isa ibnu Rahuyah, barang siapa mensifatkan Allah dengan sesuatu, maka menyerupakan dia akan sifatnya dengan sifat seorang. Dia serupa Tuhan macam dia duduk aja, ada duduk macam kita, habis jawab dia. Ya, sebenarnya makhluk tak ada, maka ia kafir dengan Allah Ta'ala yang maha besar. Maknanya jaga jangan kita jadi kafir musyabbihah lagi, yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Sebab dasar Quran terang nas, laisa kamitslihi syai'. Terang ayat Quran bahawa Tuhan tidak ada jalan keserupukaan, ya, kesamaan dengan makhluknya. Dan satu lagi, hayyun la yamut, qayyum la yanam. Hidup tiada mati. Terjemah dia hayy, mana hidup. Hayy itu makna yang hidup. Ya, dia itu nama tu. Ismun minal asma, nama daripada nama-nama Tuhan. Al-Hayy. Bila hayy li isim, dia menunjuk pada musamma, zat. Bila zat dia tasif. Maka bila kata hayyun, apa makna? Zat muttasif bil hayah, zat yang bersifat dengan sifat hayat. Kita mengaji sifat dulu kan, hayat. Maka zat Tuhan tu yang bersifat hayat, nama dia apa? Hayyun, mana yang hidup. Hidup Tuhan mana? La yamut, mana sifat ma'ani tu hayah, dia bersifat dengan segala sifat. Maknanya itulah hidup, dia kekal. Kemudian sifat hidup dia pula adalah qadim, sedia kala. Mana kehidupan Allah Ta'ala bukan macam kita, didahului oleh ketiadaan. Tak, dia hayy itu asli, hayat dia asli asal, dia tidak ada mana permulaan. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah Ta'ala yang awal, mana bila tidak. Al-akhir ay bila intihak, dia awal tidak ada permulaan, mana sedia kala. Dan akhir makna apa? Tidak ada kesudahan, dia kekal. Kemudian sangat berdiri dengan memelihara. Itu mana qayyum, mana dia mendirikan segala sesuatu, mengawal. La yanam, lagi pula tidak tidur ia. Ikut riwayat Nabi Musa, dia suruh pegang betul, pegang-pegang, akhir mengantuk, jatuh pecah. Yang Musa, kalau aku macam kau mengantuk, hancur muka bumi ni. Ya, hancur muka bumi. Sebab Allah Ta'ala dia tidak mengambil akan, maknanya mengantuk sebagaimana kita tidak. Kupasan dia, syarah dia, tatkala menafikan oleh musannif penentuan pengarang akan menyerupai Allah akan hambanya, maka menunjuki ia kepada perbezaan antara Allah dengan makhluknya, iaitu segala sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Maka setengah daripadanya bahawasanya Allah Ta'ala hidup selama-lama, tiada menerima mati. Itu makna hayyun la yamut. Itu. Kerana hidup yang berkekalan itu ketentuan dengan Tuhan. Habis dalam syurga tu kekal apa tu? Itu kekal arid, kekal yang baru datang sekira janji Tuhan mengekalkan dia. Sekira-kira hakikat dia makhluk, kalau Tuhan nak padamkan bila-bila boleh. Ya, itu maknanya, bukan hakiki. Ada pun segala makhluk, maka mati mereka itu dan menerima akan mati. Dan setengah daripada bahawasanya Allah Ta'ala sangat berdiri selama-lamanya. Qayyum, mana yang mendirikan. Ya, kalau qiyam tu berdiri, qayyum maknanya mendirikan, dia mengurus, menjaga.
dengan apa? Memelihara atau mana qayyum, memelihara, menjaga, mengawal, mengurus. Tiadalah ia tidur kerana ia tertentu dengan tiada tidur dan mengantuk. Ya, atau tak maksudnya naum tidur, ya sinatun maknanya tak. Kerana ia tertentu dengan tiada tidur dan mengantuk, ada pun makhluknya, maka bahawasanya mereka itu tidur dan mengantuk. Firman Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bermula Allah Ta'ala itu ialah tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Dia jua yang hidup, hayy, al-hayy, dan yang sangat berdiri selama-lamanya. Qayyum maknanya berdiri dalam keadaan mengurus segala-gala. Dan lagi firman Allah, wa tawakkal 'alal hayy. Ini lapas mana diambil nas daripada lapas hayyun dalam ayat ni, al-hayy. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Jangan berserah kepada diri kita. Wala takilni ila nafsi tarfatal ain. Itu doa Rasulullah SAW. Ya Allah, jangan jadikan aku berserah pada diriku. Mana Rasulullah minta supaya Ta'ala jadikan kita semua ni, hatta baginda sendiri sentiasa berserah, bergantung hanya kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lain. Hatta pada diri kita, bijak kita, ilmu kita, bukan. Semua kurnia Tuhan, bantung dengan Dia. Dan akhir satu lagi firman Allah Ta'ala, innallaha la yanamu wa la yambaghi lahu an yanam. Bahawasanya Allah Ta'ala tiada tidur dan tiada layak baginya bahawa ia tidur, tak layak. Sifat kekurangan, ya. Dan sekaligus menyerupa makhluk. Itu semua benda-benda yang basic bagi kita dengan nas Quran terang itu. Meriwayatkan dia oleh Muslim dan Ibnu Majah, yang hadis yang sahih daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian khaliqun bilal hajah, razikun bila mu'nah. Wallahu a'lam.